Persiapan akhir menjelang pameran 5 2023. Jenazah mangsa tragedi misi Everest dibawa turun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, berita wilayah edisi Isnin 22 Mei 2023. Bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini kita bersama Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Bekalan gula di Kedah berjaya dipulihkan menerusi operasi bersepadu Omanis dan jualan rahmah di lokasi terjejas. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, setakat 20 Mei, bekalan gula yang dihasilkan dua syarikat pengeluar utama mencapai 796.721 tan metrik. Setakat jam 12.54 tengah hari ini, saya ingin mengumumkan bahawa di Kedah bekalan gula telah pulih sepenuhnya. Isunya bukanlah tidak cukup bekalan. Saya dah sebut sebelum pada ini pun, memang kadang-kadang terdapat kelewatan penghantaran dan kita cek daripada pemborong pada peruncit, dia tidak berlaku di seluruh negeri Kedah. Dia hanya berlaku di 3 atau 4 kawasan yang khusus. Jadi oleh itu kita dapat atasi dengan cepat. Setakat yang saya diberitahu oleh dua syarikat pembekal CSR dan MSN, bekalan itu adalah mencukupi. 4 lokasi terlibat jualan rahmah bagi memulihkan bekalan gula: Ben Eng Huat, Pasaraya Kawan Kita Sik, Pasaraya Kawan Kita Gurun dan Pasaraya Kawan Kita Ambangan Haid. Harga bagi setiap 2 kilogram gula ditetapkan pada kadar RM5. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Parlimen. Baik saudara, perkembangan terkini urusan bawa pulang jenazah misi Malaysia Everest 2023. Jenazah Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah, Allahyarham Lieutenant Colonel Awang Iskandar Ampuan Yaakob, dibawa turun dari Everest Base Camp di Kathmandu hari ini. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Jenazah dibawa turun menggunakan helikopter jika operasi dari Kamp 4 berjalan seperti dijadualkan. Dalam kenyataan sama, kementerian juga memaklumkan proses mencari dan menyelamat peserta ekspedisi Muhammad Hawari Hashim giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, isteri mangsa Siti Hafizah Abdul Hamid bangga dengan arwah suaminya yang telah melakukan terbaik. Perkara itu dikongsi di Facebook 4 hari selepas pemergian arwah. Siti Hafizah menyifatkan Awang Iskandar sebagai suami yang sangat baik serta penyayang. Sejak berkahwin 13 tahun lalu, Allahyarham tidak pernah terlepas mengucapkan ucapan kasih sayang kepadanya dan anak-anak. Penganjuran 5 2023 bukan sahaja memberi impak positif kepada negara, malah tempiasnya turut dinikmati rakyat, lebih-lebih lagi golongan peniaga. Ini kerana penganjurannya yang bertaraf antarabangsa dapat membantu merancakkan lagi sektor ekonomi tempatan. Kita ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Ibarat lubuk rezeki. Itu antara respon peniaga berikutan penganjuran 523. Dengan adanya 5 ni menjadi lubuk rezeki kami. Pelancong datang ramai membeli di kedai kami ni lah. Sebelum ni orang tak apa ramai. Lepas ni orang ramai boleh membeli ni. Perniagaan stabil, okey, biasa balik. Orang pun datang membeli ramai. Selepas COVID lah, orang datang membeli balik. Dengan adanya 5. Kesan lah. Alhamdulillah takat lah ni minggu awal dia tu okey lah. Perniagaan pun orang ramai boleh lah. Alhamdulillah semua orang singgah main duduk sini lah makan sambil tengok 5, habis tengok 5 tu kan. Boleh lah sampai ke malam. Alhamdulillah lah. Kalau pagi-pagi Alhamdulillah dia bantu peniaga macam saya di sini kan. Dulu kurang sikit, bila 5 ni dia ada peningkatan sikit. Kalau dulu 35 kilo, sekarang jadi 40-50 kilo. Selain peniaga tempatan,
523 turut membuka ruang kepada ejen-ejen pelancongan menawarkan produk pelancongan yang ada di Pulau Legenda ini. Langkawi adalah pulau pelancongan. Jadi pada masa yang sama kita dapat mempromosikan pelancongan di Langkawi. Jadi ejen-ejen pelancongan juga sudah tentu dapat menawarkan perkhidmatan yang menarik kepada pelancong-pelancong yang datang untuk berkunjung ke tempat-tempat menarik di Langkawi di samping menghadiri pameran 5 ini. 523 yang bermula esok berlangsung hingga Sabtu dan kali terakhir dianjurkan pada 2019. Dijangkakan lebih 300,000 pengunjung bakal tiba ke Pulau Langkawi ini bagi menyaksikan sendiri pertunjukan dan pameran 5 2023. Ini pastinya memberi nafas lega buat peniaga tempatan sekaligus dapat merancakkan ekonomi serta sektor pelancongan negara. Fahmi Zaidi, RTM. Sementara itu, perkarangan Rumah Kaki Tangan Malaysia Airport Berhad MAB menghala ke Kampung Bohor Cempedak sesak seawal pukul 7 pagi apabila orang ramai hadir menyaksikan latihan penuh pertunjukan udara 5 2023. Bagaimanapun, latihan berkenaan bermula pukul 12 tengah hari susulan hujan lebat pada sebelah pagi. Pengalaman tu rasa macam seronok lah sebab kan Lima dah lama tak main. Bila dia main balik tu, mereka upgrade mereka punya opening tu jadi macam lebih menarik lah. Macam kali ni tentera udara pun ada, semua badan beruniform ada kan. Mereka masuk semua sekali untuk melancarkan Lima ni supaya lebih seronok lagi untuk orang tengok. Rasa seronok lah, lama tak tengok. Dapat turn lah. Latihan dia pun hebat-hebat lah. Tengok macam seronok lah. Antara banyak-banyak ni suka tengok apa dia? Tengok Sukhoi lah. Dengan kehadiran orang ramai di sepanjang jalan ini, ia secara tidak langsung membuka peluang menjana pendapatan. Saya baru mula berniaga. Ni pun first time yang Lima kat sini lah. Dekat hari ni macam mana? Alhamdulillah ada sambutan. Apa yang kau jual? Lecikang, ayat ni apa? Ayat botol-botol apa semua tu. Makanan ringan-ringan macam tu lah. Nasi lemak macam tu lah. Memang berniaga dekat apa kata belah Kuah. Sebab Lima ni kami main kat sini sebab apa tempat tumpuan. So ambil peluang lah untuk tambah lagi pendapatan. Antara pasukan aerobatik yang terlibat seperti Jupiter dari Indonesia, August First dari China, Black Eagles Korea Selatan, Al-Fursan UAE dan Russian Knight Rusia. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 5 2023 dijangka memuktamadkan janji niaga bernilai 18 bilion ringgit. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ia merangkumi nilai kontrak 10 bilion ringgit bagi sektor pertahanan, manakala 8 bilion ringgit sektor komersial. Bagi Kementerian Pertahanan, nilai berkenaan hasil daripada Memorandum Persefahaman MOU, Surat Setuju Terima dan Surat Niat antara Kementerian Pertahanan dengan syarikat berkaitan. Pada 5.23 kali ini, hasil daripada kita punya penganjuran 5.23 ini dari segi value kepada commercial transaction, kalau campur MINDEF dengan transport ministry ataupun commercial, dia hampir 18 bilion. Jadi ini satu hasil yang baik untuk pulangan yang baik kepada negara kita dan juga kepada industri tempatan. Industri tempatan akan menjadi sebagai local partner dan juga akan menjadi sebagai local vendor mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau persiapan akhir 5 2023 di Langkawi. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad menjelaskan tiada sebarang keperluan untuk menggubal dasar pertahanan negara terutama berhubung aset keselamatan. Ujar beliau, dasar sedia ada akan terus diperkukuh bagi mencapai objektif pelaksanaannya sekaligus mengembangkan industri berkenaan. Belum ada keperluan untuk kita mengubah dasar.
Yang pentingnya pengurusan. Strengthening the pengurusan is our objective now and our priority. Jadi insyaAllah dasar sedia ada akan diteruskan dan ini tidak akan orang kata jangan local industry merasa was-was terhadap asas dasar kerajaan. Dasar kerajaan akan terus dan akan kita pastikan dia dijayakan dengan terbaik mungkin. Baik saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa dari Met Malaysia bersama pegawainya Rozamin Pilus. Silakan, Rozamin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan amaran yang baru dikeluarkan oleh Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang akan mula berkuat kuasa pada 26 Mei hingga 1 Jun nanti dengan amaran kategori pertama dengan kelajuan ombak dengan kelajuan angin boleh mencecah 40 ke 50 km sejam bagi kawasan di kawasan perkapalan Phuket, Selat Melaka Utara, Condor, Reef North, Palawan, Labuan dan juga di Pulau Layang-Layang. Amaran ini sangat berbahaya kepada aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi pantai. Seterusnya pula, kita beralih dengan keadaan cuaca semasa. Paparan radar terkini menunjukkan keadaan cuaca tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung. Namun hujan serta ribut petir kini sedang berlaku di sekitar negeri Terengganu, Kelantan, pedalaman negeri Perak, Selangor, bahagian tengah negeri Pahang serta di daerah Mersing, Segamat dan Kota Tinggi di negeri Johor. Kerana ini kami jangkakan akan beransur reda pada malam nanti. Seterusnya pula di Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca hujan di Sarawak pada ketika ini diperhatikan sedang berlaku di kebanyakan bahagian, namun lebih tertumpu di sekitar bahagian tengah Sarawak. Manakala di Sabah, hujan sedang berlaku di kebanyakan bahagian dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman, Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian Sandakan. Keadaan cuaca lembap di Sabah dan Sarawak kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam nanti. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Rozamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buah-buahan tempatan ada yang bermusim dan yang tidak bermusim. Durian, manggis, rambutan, mangga harum manis, dokong, pulasan dan cempedak berbuah di bulan Mei hingga Ogos. Buah mangga harum manis pula berbuah antara Mac dan Mei. Nanas, nangka, pisang, jambu, tembikai, belimbing dan betik berbuah sepanjang tahun. Buah mana yang sama tapi berbeza? Buah cempedak kulitnya berduri pendek, berwarna hijau kekuningan. Isinya berwarna kuning jingga, lebih kecil dan lembut. Buah nangka kulitnya sedikit tajam, berwarna hijau pucat. Isinya berwarna kuning, lebih besar, tebal dan pejal. Jom kita lebihkan makan buah-buahan tempatan yang enak. Lebih segar, lebih berkhasiat. Bye!
Baik, kembali dalam berita wilayah. 3 bot nelayan asing bersama 41 kru kapal dipercayai menangkap ikan dan hasil laut tanpa izin di berkas di perairan Kuala Terengganu. Hasilnya 100 kg hasil laut dan bekalan diesel lebih kurang 1,500 liter bersama bot disita. Rampasan dianggar bernilai 4.5 juta ringgit. Tangkapan dibuat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Terengganu pada kedudukan sekitar 123 batu nautika dari Kuala Terengganu. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidi Hadi Abdul Rashid berkata, bot terbabit berjaya dipintas aset agensi yang terlibat rondaan bersepadu Op Kuda Laut dan Op Naga Barat. Semakan awal mengesyaki bot terbabit ditahan ketika dalam perjalanan menuju ke perairan Kepulauan Natuna bagi tujuan transit dan memindahkan hasil laut yang dirompak. Mereka bertujuan untuk transit ke negara jiran daripada selatan dan negara Vietnam. Tetapi kita tidak menolak kemungkinan semasa mereka transit, mereka boleh juga cuba untuk menangkap ikan di perairan zon perikanan negara. Kes dirujuk mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1963. Ini merupakan rampasan ke-7 dibuat Maritim Terengganu tahun ini. Baik saudara, ini pula di Kelantan. Cubaan menyeludup hampir 699 peti mengandungi 7 juta batang rokok dipatahkan pihak kastam. Ia hasil 3 serbuan di Gua Musang dan Tumpat. Serbuan pertama Khamis lalu di Gua Musang membawa kepada rampasan hampir 5 juta batang rokok yang diletakkan di dalam 494 peti. Seorang suspek berusia 42 tahun ditahan. Serbuan kedua pula dan ketiga di Tumpat Sabtu lalu melibatkan rampasan 2 juta batang rokok. Operandi yang digunakan adalah membawa masuk rokok-rokok seludup tersebut dari negara jiran melalui jalan laut dan sungai untuk diedarkan ke luar negeri Kelantan. Untuk yang melalui sungai tu, dia angkut masuk melalui lori dan ditukar-tukar lori itu untuk mengaburi mata kastam lah. Rampasan itu yang terbesar direkodkan kastam Kelantan tahun ini. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Tahlil dan ziarah makam diraja sempena istiadat Hari Hol yang keempat kemangkatan almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di makam diraja di Pekan. Keberangkatan tiba baginda diiringi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Turut berangkat Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah, Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan kerabat diraja Pahang. Hadir sama Ketua Polis Pahang Datuk Yahya Osman dan Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Upacara berkenaan dimulakan dengan bacaan Yasin diikuti tahlil dan doa diketuai Mufti Pahang sebelum baginda berkenan menyiram air dan menabur bunga pada makam almarhum Sultan Ahmad Shah dan beberapa makam kerabat diraja yang lain. Almarhum Sultan Ahmad Shah mangkat pada 8.50 pagi 22 Mei 2019 di Institut Jantung Negara IJN pada usia 88 tahun. Kita ke Bumi Kenyalang pula. Antara fokus petang ini, kerajaan negeri tangani isu jawatan kosong pengetua dan guru besar di negeri itu. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, dia masalah kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di sekolah-sekolah negeri ini akan dirujuk kepada Menteri Pendidikan dalam masa terdekat. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin, isu tersebut timbul selepas Kementerian Pendidikan meletakkan syarat baharu yang menyebabkan kelewatan yang tidak wajar dalam penggantian dan pelantikan guru besar dan pengetua baharu. Datuk Roland berkata sebelum ini Jabatan Pendidikan Sarawak mempunyai kuasa untuk melantik guru yang bersesuaian dan berkelayakan sebagai guru besar dan pengetua. Jelasnya, menurut Jabatan Pendidikan Sarawak, prasyarat pelantikan bagi mengisi jawatan guru besar dan pengetua adalah untuk mendapatkan persijilan kelayakan profesional kebangsaan bagi kepimpinan eksekutif dan persijilan tersebut hanya dianugerahkan oleh Institut Amiluddin Baki. Dalam ucapan penggulungan kementeriannya,
Di persidangan adun, Datuk Roland berkata sekolah di daerah Daro paling banyak terkesan iaitu SK Penasu, SK Nangasemah dan SK Batang Lasan, SMK Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Normah dan SMK Jalan Oyak Sibu. Peranan mendidik anak-anak harus dipikul bersama ibu bapa atau penjaga di rumah dan guru-guru di sekolah. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi, ini bagi memupuk generasi terdidik yang berupaya mewarisi masa depan negara dengan lebih cemerlang. Beliau memberitahu ibu bapa dan penjaga perlu menghadiri program atau aktiviti yang dianjurkan sekolah bagi mendengar sendiri keperluan, perkembangan dan kemajuan akademik serta kurikulum anak-anak di sekolah. Tanggungjawab untuk menentukan kejayaan anak-anak tidak sepatutnya kita sandarkan atas bahu pihak sekolah semata-mata. Tetapi ianya adalah tugas yang perlu digalas bersama. Hal ini kerana kita perlu menyedari bahawa asas utama kejayaan anak-anak sebenarnya bermula dari rumah. Sebagai ibu bapa, kitalah yang akan menentukan sama ada anak-anak kita terdidik dan semai dengan nilai-nilai murni untuk hari muka kelak. Datuk Majang Renggi berkata demikian semasa merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Kidurong. Bercakap mengenai cabaran gejala sosial dan isu perniagaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah, beliau berkata, ibu bapa atau penjaga sewajarnya memantau aktiviti anak-anak di rumah. Datuk Majang menjelaskan ia bagi mengelakkan mereka terlibat dengan aktiviti yang berupaya memusnahkan masa depan mereka. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menghadiri majlis sambutan hari jadi beliau yang ke-87 di Kuching malam tadi. Ketibaan beliau dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib pada pukul 8.30 malam disambut oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta isteri. Majlis tersebut disempurnakan dengan ucapan khas oleh dua bekas timbalan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam dan Datuk Patinggi Tan Sri Afid Jabu Numpang. Kedua-dua tokoh tersebut yang merupakan rakan seperjuangannya dalam arena politik menyifatkan Tun Pehin Sri Abdul Taib sebagai seorang pemimpin yang sangat komited membangunkan Sarawak yang pada asalnya sebuah negeri mundur sehingga menjadi sebuah negeri yang moden. Menurut Tan Sri Dr. Josh Chan, yang di-Pertuan Negeri bukan sahaja berjaya membangunkan negeri ini dalam pelbagai bidang, malah turut berjaya mewujudkan perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat pelbagai kaum dan latar belakang. Sementara itu, Tan Sri Afid Jabu pula berharap asas kestabilan sosio-ekonomi dan politik yang dibentuk oleh Tun Pehin Sri Taib dan rakan seperjuangan sepanjang 33 tahun beliau menjadi Ketua Menteri akan terus diperjuangkan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari serta pemimpin-pemimpin sekarang ke arah Sarawak yang lebih membangun. Penyertaan pemakaian busana etnik teramai dalam satu acara dan penyertaan kumpulan etnik terbanyak dalam pameran kebudayaan bersempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2023 di Kuching berjaya dicatatkan dalam Malaysia Book of Records MBOR. Sijil pengiktirafan berkenaan disampaikan oleh Siti Nurhani Mohamad Noh, penganalisis penyelidikan MBOR kepada Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Agwadagang. Pemakaian busana etnik teramai telah menerima penyertaan daripada murid-murid prasekolah, pelajar-pelajar, mahasiswa institusi pengajian tinggi, komuniti kawasan rukun tetangga dan pelbagai agensi yang mempamerkan busana etnik masing-masing. Sementara itu, kumpulan etnik yang mempamerkan tradisi, kebudayaan dan kesenian masing-masing menerima penyertaan daripada etnik Melayu, Melanau, Kayan, Kenyah, Iban, Cina, Lun Bawang, Kadayan, India, Bugis dan lain-lain kaum etnik. Penyertaan ini membuktikan keakraban, keharmonian dan jalinan perpaduan yang utuh di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira lapisan masyarakat, bangsa dan agama.
Dalam tempoh 3 hari, polis Sarawak menumpaskan 3 sindiket dadah di negeri ini melibatkan jumlah rampasan bernilai lebih RM678,000. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, operasi serentak yang dilaksanakan di 3 lokasi melibatkan kucing dan miri menyaksikan 6 individu termasuk seorang wanita ditahan. Datuk Muhammad Azman mendedahkan kesemua suspek berumur antara 22 dan 39 tahun. Jelasnya dalam serbuan di Kuching pada malam Sabtu lepas, polis telah menahan seorang wanita di depan Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching sekitar pukul 11 malam. Hasil siasatan ke atas wanita berumur 31 tahun itu, polis telah menjumpai 10 kg dadah jenis syabu selain 2.7 gram ketamin. Kita punya intelijen masih itu. Berapa lama dah mengintip dia? Kita dah dalam masa 3 bulan kita membuat intelijen kita. Menurut Datuk Muhammad Azman, nilai rampasan dianggarkan bernilai RM371,286. Sementara itu, dalam 2 operasi di Miri, polis telah menyerbu pusat hiburan di Jalan Caliandra dan Bandar Baru Permai-Jaya pada Jumaat lepas. Pelbagai jenis dadah telah dirampas dalam operasi tersebut, termasuk pil Eramin 5, ketamin, pil ekstasi dan campuran serbuk ekstasi. Dalam satu sidang media, Datuk Muhammad Azman berkata, dengan kejayaan itu, beliau percaya polis telah memutuskan bekalan dadah kepada lebih 75,000 orang penagih di seluruh negeri ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Tanjung Manis telah menahan sebuah bot tunda beserta sebuah tongkang muatan pasir pada jarak lebih kurang 6.6 batu nautika dari barat Laut Muara Belawai semalam. Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Gilbert Tingak Numpang memberitahu bot tunda dan tongkang tersebut ditahan pada pukul 3.15 petang. Komander Maritim Gilbert memaklumkan pada pukul 2 petang aset APMM yang sedang melaksanakan operasi pemantauan telah mengesan sebuah bot tuna beserta tongkang muatan pasir yang bersauh. Hasil pemeriksaan dan penggeledahan mendapati bot berkenaan dikendalikan oleh 9 orang kru termasuk nakhoda berumur lingkungan 23 tahun hingga 42 tahun. Dalam kenyataan medianya, Komander Maritim Gilbert memberitahu kesemua kru didapati mempunyai dokumen penggalan diri yang sah. Bot yang berpenggalan di Pelabuhan Kelang didapati sedang membaiki kerosakan pada jana kuasa kapal dan perlu bersauh. Bot ditunda berkenaan ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana tidak menaikkan bendera Malaysia serta sebarang isyarat bentuk di tiang ketika bersauh. Berikutan itu, kesemua kru dan bot diiring masuk ke jeti Terminal Tanjung Manis untuk siasatan lanjut di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak. Baik, saudara, fokus lintas langsung dari negeri di bawah Bayu petang ini istiadat pembukaan penggal keempat Dun Sabah. Butirannya terus saja bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Silakan, Rita. Baik dia. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Dato' Mahiruddin pagi tadi menyempurnakan istiadat pembukaan penggal keempat Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 di Dataran Dun Sabah, Kota Kinabalu. Ketibaan beliau tepat pukul 8.21 pagi disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Tun Juhar kemudian menerima tabik hormat daripada Kawalan Kehormat Utama, seterusnya memeriksa Kawalan Kehormat Utama Batalion 16 Pasukan Gerakan AMPGA terdiri 102 anggota lain-lain pangkat, diketuai Pegawai Baris DSP Rafhan Ahmad Ani dan dibantu penolong Pegawai Baris ASP Jekon Michael. Sejurus kemudian, Tun Juhar berangkat meninggalkan Dataran Dun dan panji-panji diarah keluar. Loceng istiadat Dun dibunyikan pukul 10 pagi dan bacaan pengisytiharan persidangan oleh Setiausaha Dun di Dewan Persidangan.
Sementara itu, Tun Juhar ketika menyampaikan ucapan dasar kerajaan sempena istiadat pembukaan Dun Sabah memaklumkan 2.2 juta pelancong dijangka memasuki Sabah tahun ini dengan janaan pendapatan sebanyak 4.1 bilion ringgit. Ke arah itu, kerajaan negeri komited merancangkan pelaksanaan pelbagai inisiatif dan program pelancongan inklusif, terutama promosi pelancongan dan pengembangan jaringan rangkaian udara. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Dato' Mahiruddin berkata, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan khazanah alam semula jadi merupakan antara aset pelancongan penting dalam memajukan sektor ekopelancongan negeri. Langkah ini bagi memastikan kekayaan sumber khazanah alam semula jadi termasuk kepelbagaian biodiversiti negeri ini akan sentiasa terpelihara supaya dapat diwarisi oleh generasi akan datang serta dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk menjana ekonomi negeri melalui pembangunan lebih banyak produk-produk ekopelancongan. Tahun lalu, jumlah ketibaan pelancong ke Sabah mencecah 1.73 juta orang berbanding hanya 371,187 orang tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, pelancong antarabangsa dari negara Singapura, Brunei Darussalam, United Kingdom, Perancis dan Belanda menunjukkan peningkatan ketara. Persatuan etnik di Gesa terus membangunkan dan memartabatkan budaya etnik masing-masing agar dapat diangkat sehingga peringkat antarabangsa. Budaya merupakan aspek penting serta identiti kehidupan rakyat dan perlu dipelihara sebaiknya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menggesa persatuan etnik menarik penglibatan lebih ramai generasi muda dalam aktiviti memartabatkan budaya, khususnya dalam era globalisasi masa kini yang telah menyebabkan masyarakat semakin jauh daripada budaya bangsa. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Festival Muzik dan Tarian Tradisi Dusun FMTD, Zon Parlimen Tuaran di Tuaran. Festival julung kali diadakan ini bertujuan menghidupkan semula dan melestarikan kekayaan kesenian dusun di daerah Tuaran dan Tamparuli. Dengan tema Festival Pemerkasaan Tradisi ke arah keberterusan dan kelestarian budaya dusun di Sabah, jelas menunjukkan betapa pentingnya untuk memastikan tradisi dan budaya etnik dusun itu perlu dikekalkan serta diwarisi hingga ke generasi akan datang. Pelbagai pengisian baharu akan dimasukkan dalam sambutan Pesta Keamatan, terutama melibatkan pertandingan produk dan hasil pertanian tempatan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, usaha ini bagi menggalakkan lebih banyak penyertaan masyarakat selain kesinambungan kepada usaha mengantarabangsakan Pesta Keamatan. Pertandingan penghasilan yang terbaik dan juga produk-produk yang baru. Kalau umpamanya pertandingan nanas yang terbaik atau nangka yang terbaik atau hau yang terbaik, dan begitu juga dengan penghasilan yang terbaik. Jadi ini akan kita lakukan setiap tahun mulai daripada tahun depan. Datuk Jeffrey yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2023 ditemui media selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tambunan di Tambunan. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Jeffrey menyifatkan penganjuran sambutan berganda seperti raya dan keamatan sebagai wadah pengikat silaturahim antara masyarakat pelbagai kaum, bangsa dan latar belakang sehingga ke peringkat pemimpin tertinggi. Beliau yang juga Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, STAR Sabah, menyatakan demikian kepada media dalam Majlis Rumah Terbuka Raya Keamatan STAR di Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Barisan Kabinet Negeri dengan anggaran 500 hadirin lain. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI akan terus mempergiat kerjasama pintar bersama Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah. Ia bagi melahirkan lebih ramai graduan berkemahiran tinggi dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus membantu menjayakan pelan pembangunan Hala 7 Sabah maju jaya.
kolaborasi dengan KSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dalam bidang STEM. Ini yang kita mau dan mudah-mudahan hubungan yang erat, kerjasama yang padu antara kementerian saya dan UiTM Sabah akan berjalan dengan lebih hebat lagi. Dato' Arifin yang juga Exco Pendidikan berkata demikian kepada media selepas melancarkan Expo selangkah ke UiTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Sabah, Dr. Sharifah Nur Hafizah Said Anwar berkata, UiTM menawarkan lebih 500 program akademik di peringkat asasi, pradiploma, sarjana dan PhD serta program profesional menjadikan kebolehpasaran graduan UiTM mencapai tahap 80%. Pelbagai lagi aktiviti kita yang melibatkan jaringan industri, contohnya macam tadi saya cakap dengan multinational companies, Petronas, Maybank, Public Bank, buka lebih banyak ruang untuk graduan-graduan kita untuk mendapatkan tempat kerja, especially di luar sana. Expo selama 2 hari ini menyaksikan lebih 3,000 pelajar lepasan SPM dan STPM hadir untuk mendapatkan maklumat kemasukan ke UiTM. Penduduk di 3 kampung di daerah Keningau iaitu Kampung Baginda, Tigot dan Kotayangan bakal menikmati jalan raya berturap yang dijangka siap sepenuhnya Jun ini. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata kerja-kerja berkaitan sedang dilaksana melibatkan jarak lebih 5 kilometer. Pengaspalan jalan raya di kawasan Kampung Baginda, Tigot, Kotayangan yang sekarang ini dalam proses pembinaan dan dalam jangka lebih kurang sebulan ini. Kalau saya tidak silap, bulan Jun ini akan siap 100% pembinaan jalan tersebut. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor memaklumkan RTM selepas merasmikan sambutan Majlis Ramah Mesra Keamatan peringkat Mukim Bingkor di Keningau. Seiring perkembangan berkenaan, para peniaga di Tamu Pekan Apin Apin dijangka akan turut menerima kemudahan gerai lebih selesa. Peruntukan naik taraf gerai terlibat telah diluluskan kerajaan negeri dan ketika ini dalam proses tender. Lebih 9,000 peserta melibatkan 36 negara menyertai Borneo International Marathon 2023 di Kota Kinabalu yang menyaksikan peserta Vietnam membolot gelaran juara kategori lelaki dan wanita terbuka bagi jarak larian 42 km. Acara turut mendapat penyertaan termuda berusia 13 tahun bagi kategori pelajar sekolah dan penyertaan pelari berusia 91 tahun bagi kategori warga emas. Pengarah larian Borneo International Marathon, Datuk Dr. Heng Aik Cheng berkata kategori lain yang dipertandingkan termasuk lelaki dan wanita terbuka, veteran, lelaki dan wanita warga emas. Penyertaan tahun ini memperlihat sedikit penurunan berbanding penganjuran terakhir pada 2019 sebelum pandemik COVID-19. This is actually the biggest event in the whole island of Borneo. So it's 9,000 over. Right. Normally biasa 12,500 tapi lepas itu pandemik macam-macam itu ramai orang tidak practice running, so the number has actually come down, tapi saya ingat tahun depan memang balik. Beliau ditemui RTM selepas pelepasan larian di Kompleks Sukan Likas. Selain jarak 42 km, turut dilaksana larian jarak 21 km, 10 km serta 3 km yang disertai Persatuan Thalassemia Sabah, Special Olympics Malaysia selain Persatuan Parkinson Malaysia. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Berita selanjutnya kembali bersama Dia. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan berangkat ke Majlis Malam Teluk Belanga Rumah Terbuka Aidilfitri Persatuan Anak Melayu Johor PAMJ yang berlangsung di Ibu Negara. Majlis dihadiri hampir 2,000 tetamu yang terdiri daripada anak Johor.
Majlis berlangsung di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC malam tadi. Program memberi peluang kepada anak-anak Johor yang bermastautin di Lembah Kelang untuk meraihkan sambutan Hari Raya bersama Sultan Johor. Selain dihidang dengan jamuan tradisional negeri, majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian oleh beberapa artis terkemuka termasuk Syura dan Ayai Ilusi. Turut hadir ke program berkenaan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Dua penghuni sebuah rumah di Meru Klang nyaris terperangkap dalam kebakaran membabitkan kediaman mereka pagi tadi. Mangsa bagaimanapun sempat menyelamatkan diri. Menurut penolong pengarah operasi bomba Selangor, Hafizah Muhammad Noor, kejadian berlaku di Taman Meru Selatan. Panggilan kecemasan diterima pihaknya sekitar pukul 6.45 pagi. Sebaik tiba, mereka mendapati dua penghuni berusia sekitar 40-an berjaya keluar dengan selamat. Kebakaran di rumah teres dua tingkat itu berjaya dikawal sekitar 7 pagi dan padam sepenuhnya 10 minit kemudian. Kejadian mengakibatkan 50% daripada premis berkenaan musnah. Punca sebenar dan jumlah kerugian sedang dikenal pasti. Beberapa langkah dilaksana agensi berkaitan dalam menghadapi cuaca panas ketika ini. Antara yang dilakukan, aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan. Usaha itu antara paparan lintas langsung dari Pulau Pinang petang ini bersama rakan penyampai Zatul Ikmah Muhammad Noor. Silakan, Zatul. Ya, terima kasih. Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika negara kini sedang dilanda fenomena El Nino. Pengarahnya Nur Azizi Adinan berkata, pemantauan dipertingkat dengan rondaan kerap dilaksana bagi mengekang aktiviti pembakaran terbuka. Orang ramai adalah dia nasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka kerana pegawai kami sentiasa berada di mana-mana kita membuat rondaan dan sekiranya kita mendapati ada yang melakukan pembakaran terbuka maka boleh dikenakan kompaun sehingga RM2,000 dan sekiranya disabit kesalahan di mahkamah boleh didenda sehingga RM500,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya lah. 333 aduan berhubung pembakaran terbuka diterima sejak awal tahun sehingga April. 229 daripadanya membabitkan aduan pencemaran udara. Nur Azizi mengingatkan aktiviti pembakaran terbuka merupakan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Beliau ditemui selepas merasmikan program taklimat larangan pembakaran terbuka bersama kaki tangan Wisma Persekutuan Seberang Perai Utara dan agensi diperwakilkan kuasa sempena Hari Alam Sekitar Sedunia di Wisma Persekutuan Kepala Batas. Warga Pulau Pinang disaran mengamalkan gaya hidup sihat dengan terlibat aktiviti sukan. Jika tidak tahu hendak bermula di mana, mereka ada pilihan untuk menyertai mana-mana kelab sukan. Mengukir sejarahnya tersendiri. Antara persatuan yang aktif, Kelab Sukan Stay Fit Sunnah Pulau Pinang. Pelbagai aktiviti direncana kelab terbabit sepanjang tahun. Antaranya berbasikal, pendakian bukit, kelas larian dan bermacam-macam lagi aktiviti sukan yang memfokuskan kepada aspek kecergasan. Pengasasnya Ahmad Faisal Muhammad Lazim berkata, orang ramai boleh menjadikan kelab ini sebagai rujukan dalam mencapai satu kehidupan bersukan yang sihat dan cergas. Ia turut terbuka kepada semua golongan tanpa mengira latar belakang. Ini soalan yang baik sekali. Memang memandangkan nama dia Stay Fit Sunnah Sport Club. So kebanyakan ingat ini hanya orang Islam yang boleh bersama kami. Kami ada pelbagai bangsa dan agama yang join kami. Kita ada Chinese, kita ada Indian beragama Hindu, kita ada Mak Saleh pun ada. Orang-orang luar negara pun join kita. Cycling class kita boleh join, depa join kita punya hiking boleh join. Kadang-kadang kita buat health talk boleh akan join kita juga. So ini sekali lagi saya tekankan terbuka kepada semua warga Malaysia, bukan Malaysia pun kita ada, because sini ada expatriate yang kerja di kilang-kilang di Pulau Pinang ni, juga akan join kelas saya.
Beliau ditemui selepas majlis pelancaran kelab tersebut yang disempurnakan Ketua Menteri Chow Kon Yeow. September tahun ini, sekitar 20 ahli kelab akan mendaki Gunung Kinabalu. Perkhidmatan percutian dan hotel mewah di Pulau Pinang tidak lagi hanya tertumpu di kawasan pulau. Sebaliknya, semakin ramai pemain industri melebarkan sayap perniagaan di kawasan seberang perai. Terbaru, Ascott Malaysia melancarkan hotel dan apartmen servis Citra Dines Perai Penang. Premis 38 tingkat itu menawarkan 198 bilik penginapan. Pengurus Besar Ascott Malaysia, Mondi Meja berkata, pembukaan premis hotel terbaru di kawasan Juru ini berupaya menjadikan kawasan seberang perai lokasi pelancongan baharu. Citra Dines Perai Penang merupakan hotel bertaraf 4 bintang. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Zatu langsung dari Pulau Pinang. Baik saudara, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menafikan wujud usaha menjatuhkan kerajaan perpaduan di negeri itu. Beliau menegaskan kerajaan yang dibentuk kini merupakan kerajaan yang kuat dan stabil. Datuk Seri Sa'rani mengingatkan mana-mana pihak agar tidak mencetuskan persepsi buruk terhadap pihak lain dan berpolitik secara sihat. Digambarkan keadaan negeri yang tidak stabil, digambarkan ada kemungkinan bertukar kerajaan. Tak ada pelabur yang akan datang ke negeri Perak sebab kerajaan yang flip-flop, pertukaran pemimpin yang akan menyebabkan pertukaran polisi. So, dia akan mengundang kebimbangan, kekhawatiran, ketidakyakinan di kalangan pelabur. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena persidangan Dewan Undangan Negeri Perak di bangunan Darul Rizwan Ipoh. Tiada keperluan untuk meminda Pelan Perak Sejahtera 2030 yang dilancarkan Jun tahun lalu. Pelan yang dirangka itu bertepatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pembangunan sosioekonomi yang seimbang. 8 keperluan digariskan Malaysia Madani adalah saling melengkapi dengan 5 keperluan di bawah Perak Sejahtera 2030. Antaranya seperti keterjaminan makanan, pemilikan rumah dan peluang pekerjaan yang berkualiti. Sejahtera 2030 yang bersifat dinamik akan sentiasa ditambah baik bagi mengikut keperluan dan senario semasa, sekaligus menyokong segala usaha yang telah dirancangkan di peringkat persekutuan. Jelas beliau Pelan Perak Sejahtera 2030 kini berada pada landasan tepat dengan pertumbuhan pelaburan yang tinggi selain peluang pekerjaan. Antaranya menerusi pelaburan 32 bilion ringgit bagi pembangunan lembah teknologi tinggi otomotif di Tanjung Malim dan pembinaan kilang baharu di Silver Valley Technology Park di Cemor. Pakej Rahmah yang dilancarkan pada 19 Mei di seluruh pasaraya Masli Negeri Johor mendapat sambutan baik semua pihak. Ia dilaksana sehingga 19 Jun dengan pemberian diskaun antara 10 hingga 15% untuk pelbagai pakej barangan keperluan asas dan harian. Sebanyak 50 sehingga 60 lokasi jualan dan pakej Rahmah diadakan dalam masa sebulan bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Di Johor ni kita buat setiap minggu kedua dan minggu keempat di mana kementerian memberi subsidi kepada satu syarikat yang kita buat diskaun daripada 10 hingga 30%. Dan maklumat-maklumat tersebut kita boleh layari laman web KPDN dan juga di Facebook ataupun melalui media sosial untuk dapat tahu mana kita buat setiap 2 kali di setiap parlimen. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Jualan dan Pakej Rahmah di Pasaraya Masli B5 Johor Street Market. Selain itu, beliau turut menyeru syarikat lain untuk memulakan inisiatif Pakej Rahmah tersebut bagi membantu golongan B40.
Pembinaan projek loji rawatan sisa pepejal Waste to Energy WTE perlu dijalankan seawal tahun depan ini kerana tapak pelupusan sedia ada tidak mampu menampung jumlah sampah yang dikeluarkan lebih 1,000 tan metrik sampah setiap hari. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rao Jusoh menggesa semua pihak yang terlibat untuk mengambil tindakan segera. Katanya projek tersebut dapat mengurangkan pencemaran dan keresahan masyarakat negeri tersebut. Saya menyeru kepada semua agensi terlibat, permudahkanlah cara untuk projek ini dapat dilaksanakan segera. Surat tawaran telah dikeluarkan, kawasan kerajaan negeri telah memberikan kerjasama yang baik dalam pengambil alihan tanah. Saya ingat pihak kerajaan negeri tak ada masalah, pihak JSPSN pun, Jawatan Kuasa Sistem Pepejal pun tak ada masalah. Semua dah selesai, hanya rundingan di antara pihak komersial dengan UKAS saja. Minta pohon supaya dicepatkanlah. Itu saya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan tapak projek loji rawatan sisa pepejal Waste to Energy WTE di Sungai Udang Melaka. Loji rawatan itu dijangka memproses hingga 800 tan metrik sampah sehari selepas projek tersebut siap dengan menggunakan teknologi stoker grade. Sebuah rumah di Muar dipercayai dijadikan gudang menyimpan arak dan rokok lari cukai digempur. Seorang lelaki berusia lebih separuh abad dipercayai pemilik barangan berkenaan dicekup. Serbuan di sebuah rumah di Sri Minanti Parit Jawa dibuat minggu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz, 1,631 karton rokok dan 72 botol arak yang disyaki belum mendapat kelulusan kastam dirampas. Ia disyaki bernilai lebih RM100,000. Setiap taman perumahan atau kampung di Negeri Sembilan disasar memiliki sekurang-kurangnya satu fasiliti bagi orang ramai menjalankan aktiviti riadah. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, sasaran ditetapkan menjelang akhir penggal pimpinannya. Inisiatif diperkenal bagi melahirkan belia mahir dalam sukan, tidak terkecuali arena e-sukan. Menambah lagi prasarana sukan. Kita dalam usaha menyiapkan kompleks sukan Rembau. Kita juga telah meluluskan dan sedang menyiapkan kompleks sukan di Gemas. Jadi usaha kami ini ialah untuk memperbanyakkan kemudahan-kemudahan sukan, termasuk antara sasaran kami ialah setiap taman itu sekurang-kurangnya ada satu kemudahan sukan. Kalau tak ada futsal, sekurang-kurangnya ada gelanggang sepak takraw, ada gelanggang-gelanggang sukan yang lain supaya anak muda di taman, di kampung tu ada aktiviti sukan. Kita nak melahirkan anak muda yang sihat. Jelasnya, sepanjang penggal ini, sukan bola sepak, sepak takraw dan sukan elektronik menunjukkan peningkatan prestasi memberangsangkan. Datuk Muhammad Taufik ditemui selepas Majlis Pengenalan Pasukan Negeri Sembilan Antlers dan Penghargaan Penajaan STL 2022-2023 di Seremban. Bola sepak Piala MFL 2023, Penang FC mencatat kemenangan ketiga musim ini selepas menewaskan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 dalam aksi sengit yang berakhir dengan keputusan 3-2. Kemenangan membolehkan skuad kendalian bekas pemain kebangsaan Akmal Rizal Ahmad Rakli mengekori rapat JDT 2 yang berada di tangga keempat dengan perbezaan cuma satu mata. Aksi kumpulan B menyaksikan Penang FC terlebih dahulu menemui sentuhan penyudah menerusi Izruan Daud seawal minit ke-7 sebelum Adam Farhan menyamakan kedudukan buat JDT 2 pada minit ke-16. Gawang skuad muda JDT bocor lagi pada minit ke-26 selepas hantaran Irzuan dari sebelah kiri sayap mudah ditolak masuk selepas penyerang Syafi Aswad. Penyerang JDT 2 Daril Syam kembali menyamakan kedudukan 4 minit selepas bersambung babak kedua menerusi rembatan Lerit dalam kotak penalti. Ketika aksi dilihat bakal berakhir dengan keputusan seri, Halif Hazril muncul wira Penang FC dengan jaringan kemenangan seminit sebelum masa sebenar tamat. Kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi pada 10 Jun.
Sementara itu, saingan kumpulan A menyaksikan rekod kemenangan bersih skuad muda Terengganu FC akhirnya lebur selepas tewas tipis 0-1 di tangan Kedah Darul Aman FCB. Terengganu gagal merobek gawang Kedah meskipun menguasai 20 minit awal permainan dengan asakan bertali arus ke gawang Kedah. Sebaliknya, skuad dari utara itu bijak memanfaatkan peluang sepakan sudut yang cemerlang ditanduk masuk pemain import kelahiran Ghana, Ebenezer Asifwah pada minit ke-34. Kemenangan membolehkan skuad muda Kedah terus berada di tangga ketiga Liga mengumpul 15 mata, manakala Terengganu menghuni tangga teratas Liga dengan 21 mata, cuma 2 mata di depan PDRM. Pada hari kebiasaan, pesisir pantai Leman, Kota Marina Kuala Kedah sekadar lokasi riadah seisi keluarga. Namun, lokasi itu bertukar pesta apabila dipenuhi orang ramai berikutan tular fenomena kepah naik ke darat sejak seminggu lalu. Malah situasi jarang berlaku itu ibarat rezeki terpijak buat penduduk tempatan. Fenomena kepah naik ke darat berkenaan menggamit kehadiran hampir 1,000 pengunjung setiap hari. Ramai sanggup berpanas mengutip kepah bersama keluarga apabila air laut surut terutama bermula pukul 3 petang. Selain menggunakan tangan, bingkai kipas turut menjadi pilihan melakukan aktiviti tersebut. Tapi orang ni saya mai fenomena ayak besar. Dia tiba dia dan tak mai naik atas kepah apa ke. Orang alhamdulillah. Kepah berkenaan dijual RM6 sekilogram di pasaran dan sesuai dijadikan sajian pelbagai menu masakan. Mai dari jauh-jauh tu mai pakat mai duk cari. Wah, hari ni ada dan lebih kurang 30 kilo tu ada lah. Hasil hari ni masuk. Kadang dia buat katok serai gitu je, kebuih macam tu je. Lepas tu ada buat share out, ada buat masak lemak. Petang mari mai, petang ni mai. Mari beli banyak lah, hari ni tak ada. Hari-hari banyak orang beli banyak, orang dah mewah. Bulan dengan jantung sedap lah. Jantung dengan rebung. Sonok dia penat. Beli misi masa lapang bos. Fenomena pesta itu juga menguntungkan peniaga hasil peningkatan jualan mereka. Peniaga yang dari luar ni tumpang viral apa di Kuala Kedah ni kepah naik di darat. Hasil jualan pun meningkat. Sementara itu, Pengarah Perikanan Kedah Syukri Deris ketika dihubungi RTM berkata pihaknya masih menyiasat punca sebenar fenomena tersebut. Katanya Jabatan Perikanan difahamkan fenomena tersebut berlaku berikutan terdapat alunan-alunan ombak yang kuat berlaku dari arah laut ke pesisir pantai tersebut. Baik saudara, paparan kepah itu tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan ini, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.